sejahtera kepada semua. Nama saya Afira dan dengan ahli kumpulan saya iaitu Amalia Diana. So hari ini saya akan membentangkan, saya ada amalan membentangkan tentang peralihan kanak-kanak kepada dewasa. Okay, first thing first, kita tengok kepada pengenalan. Perubahan dari kanak-kanak kepada dewasa adalah proses yang kompleks dan melibatkan banyak aspek fizikal, mental, emosi, sosial dan perkembangan lainnya. So proses ini dikenali sebagai perkembangan manusia dan terdapat beberapa aspek utama dalam perubahan kanak-kanak kepada dewasa. So inilah aspek utama dia, iaitu fizikal, kognitif, emosi dan sosial. So first kita tengok pada fizikal. Kanak-kanak mengalami pertumbuhan badan, perubahan bentuk tubuh dan perkembangan sistem organ. Ini termasuk puberti, di mana terdapat perubahan hormon yang menyebabkan perkembangan organ reproduction dan ciri-ciri sebutan. Seterusnya kita tengok kepada kognitif. Kognitif ini ialah proses yang merujuk kepada cara individu tersebut berfikir, belajar dan menyelesaikan masalah. Next is emotion. Okay. Emosi ni ialah kanak-kanak akan mengalami perubahan dalam cara mereka mengendalikan emosi, mengenali dan menguruskan tekanan serta berinteraksi dengan orang lain. And next is social. Proses ini merujuk kepada perkembangan sosial, kemahiran berkomunikasi serta individu berinteraksi dengan masyarakat. Semasa mereka membesar, individu ini akan mungkin mengalami perubahan dalam cara mereka berhubung dengan rakan sebaya, keluarga, masyarakat secara keseluruhan. Okey, yang kelima ialah identiti. Identiti ini termasuk pemahaman tentang nilai, tentang nilai, kepercayaan, minat dan cita-cita yang membentuk siapa mereka sebagai individu. Untuk identiti ini, kita seperti yang kita tahu, setiap orang kan lain-lain dia punya identiti, betul tak? So, macam tu jugalah kanak-kanak. And then the last one is kemandirian. Kemandirian ini ialah semasa proses perkembangan, individu yang akan mengalami peningkatan dalam kemandirian. Kemandirian ini maksud dia berdikari lah. So, mereka akan belajar untuk menguruskan diri, mengambil tanggungjawab dan membuat keputusan yang mempengaruhi hidup mereka. Macam korang lah, macam kita semua. Kita nak masuk sini, kita berdikari kan. So, kita ambil keputusan untuk masuk. Okey, seterusnya kita akan tengok reaksi masyarakat terhadap salah laku remaja. Okey. Okey, first kita tengok kepada reaksi daripada sekolah. So, dekat sekolah ni kebiasaannya guru atau warga di sekolah akan menggunakan pendekatan yang lebih kepada mendidik daripada menghukum. Betul tak? Korang setuju tak dengan ini? Kenapa tak setuju, Cici? Tapi sekarang ni kita dah ada akta kan, sekarang dah tak ada dah. Okay, next, sebelum masalah menjadi lebih lanjut, okay, next kita tengok kepada intervensi keluarga. Tindak balas sosial akan melibatkan ibu bapa atau penjaga dalam menangani tingkah laku tersebut. Keluarga terutamanya ayah akan menasihati, memberi sokongan atau arahan untuk mendidik mereka dan membetulkan salah laku mereka. Next is sekatan dan akibat. Setengah institusi termasuk sekolah atau organisasi masyarakat mungkin mengenakan sekatan atau akibat yang sesuai untuk salah laku. Contohnya macam kalau ada pelajar sekolah yang ponteng sekolah, dia akan dikenakan denda, contohnya gantung sekolah. Tapi benda tu macam tak relevan lah bagi saya lah. Okay, next is pendekatan pemulihan. Komuniti mengamalkan pendekatan pemulihan di mana bukan sahaja menumpukan pada hukuman tetapi juga pada penyembuhan hubungan yang renggang akibat salah laku. Dan akhir sekali ialah sokongan psikologi. Ini mungkin dalam membentuk kaunseling atau pendekatan terapeutik lain untuk memahami punca di sebalik tingkah laku dan membantu kanak-kanak mengatasi masalah itu. So ni ialah peranan daripada kaunselor ataupun psikologis lah.
Okey, sekarang kita tengok kepada pembaharuan dan perkembangan minat dalam kanak-kanak. So, minat kanak-kanak adalah fokus atau kecenderungan untuk menarik kepada sesuatu yang mereka jumpai dalam kehidupan seharian. Minat ini boleh melibatkan pelbagai perkara seperti suka terhadap aktiviti fizikal, seni, sains, bahasa dan banyak lagi. Pembaharuan dan perkembangan minat kanak-kanak adalah proses yang berterusan dan dipengaruhi oleh pelbagai faktor. Okey, inilah semua faktor yang menyebabkan pembaharuan dan perkembangan minat dalam kanak-kanak. So, yang pertama ialah pengalaman dan pendedahan. Kanak-kanak cenderung untuk mempunyai minat terhadap perkara yang mereka alami atau terdedah secara langsung. Pendedahan kepada pelbagai aktiviti dan pengalaman dapat merangsang pembaharuan minat mereka. Misalnya, kita bawa kanak-kanak tu pergi tempat baru, memperkenalkan kepada buku, muzik, seni, sains dan lain-lainnya. Macam contoh, kalau korang masa kecil kan, korang mesti ada minat masing-masing. Betul tak? Ada macam lelaki, dia lebih cenderung macam sukan. Macam perempuan dia cenderung pada, ada yang minat memasak, ada yang minat melukis, ada yang minat menyanyi. Okay, next is sokongan dan dorongan. Sokongan ini kita biasa tengok daripada keluarga, guru atau rakan sebaya. Apabila mereka mendapat sokongan yang positif dan dorongan untuk mereka explore diorang punya minat, ini dapat membantu mereka untuk memperluaskan minat mereka. Jadi, sebagai ibu bapa, kalau anak-anak minat dengan sesuatu benda tu, contoh dia minat melukis, jangan sekat dia punya perkembangan, teruskan support dia. Contohnya kita berikan dia buku lukisan, berikan dia watercolor, so that dia boleh explore dengan lebih luas lah. And then yang ketiga ialah kesempatan untuk menjelajah. Ini contohnya memberikan kanak-kanak ruang dan peluang untuk menjelajah minat mereka melalui bermain, eksperimen, cuba benda-benda baru, menyertai aktiviti-aktiviti program luar, dan mereka dapat memperkukuhkan minat mereka lah. Contohnya macam sekarang ni ada banyak sangat program, betul tak? Contohnya macam dekat UPSI pun ada je program-program yang macam untuk kanak-kanak, pertandingan mewarna, pertandingan memancing dan sebagainya lah. Okay, next is fasa pembangunan. Minat kanak-kanak juga boleh berubah seiring dengan perkembangan mereka. Pada peringkat yang berbeza, dalam perkembangan kanak-kanak, minat mereka terhadap sesuatu mungkin berubah-ubah. Ini sebabnya macam kalau kanak-kanak contohnya dia suka melukis kartun, tapi kalau dia dah beranjak ke alam dewasa, dia akan suka melukis benda-benda yang contoh dia lukis orang, tapi seni dia lagi halus dan lagi cantik. Faham tak? And then dia pun contoh lagi macam minat menyanyi. Kalau masa kecil dia suka dengan lagu kanak-kanak, tapi masa dah besar tiba-tiba minat Natalie, tiba-tiba minat rock, betul tak? Tiba-tiba minat ballad. Macam tu lah dia punya fasa pembangunan tu. Yang kelima ialah peranan model dan idola. Saya percaya setiap orang dia punya idola berlainan. Saya nak tanya Leman lah. Leman minat siapa? Jamal Abdillah. Jamal Abdillah, okay. Saya tanya yang perempuan pula. Cici, awak minat siapa Cici? K-pop. So, okay, kanak-kanak sering sekali terinspirasi oleh model mereka, melihat orang dewasa atau rakan sebaya yang terlibat dalam sesuatu yang menarik dan mampu mempengaruhi mereka. Macam Cici minat K-pop, kan? Mesti dia ada circle dia yang minat K-pop juga. Betul. Tiba-tiba tu beli PC, beli album, apa semua. Tapi kita tak boleh nak halang sebab itu minat mereka. Okay, the last one is kecenderungan semula jadi. Setiap kanak-kanak mempunyai kecenderungan semula jadi yang unik terhadap minat tertentu. Beberapa mungkin cenderung kepada aktivitas fizikal seperti sukan, sementara yang lain boleh tertarik kepada aktiviti kreatif seperti seni dan muzik. Okay, selesai kita akan lihat kepada kanak-kanak pada zaman kolonial di Malaysia. Zaman kolonial ni korang tahu kan? Zaman penjajahan.
Okey, pada zaman penjajahan kolonial di Malaysia, masa kanak-kanak seringkali berbeza bergantung kepada faktor-faktor seperti kelas sosial, etnik dan keadaan keluarga. Pengaruh penjajah yang utama bermula dengan kedatangan penjajah Portugis, Belanda, British dan Jepun ke wilayah kita yang setiap satu memberi impak kepada budaya dan kehidupan kanak-kanak pada masa itu. Okey, inilah faktor-faktor yang kita boleh tengok semasa zaman kanak-kanak, semasa penjajahan. Okey, yang pertama ialah pendidikan. Semasa pentadbiran British, sistem pendidikan digunakan untuk mempengaruhi generasi muda dan penekanan diberikan kepada sekolah-sekolah yang menggunakan bahasa Inggeris. Kanak-kanak dari golongan yang berada, kanak-kanak golongan berada di orang-orang kaya lah, berada dalam pengaruh kolonial, sering kali dihantar ke sekolah-sekolah tertentu. Manakala kanak-kanak dari kumpulan etnik lain mungkin dapat mengakses terhad kepada pendidikan formal. Siapa dia punya parents hidup dalam zaman-zaman macam ni lah, ada kan? So kita dapat tahu yang orang tu kadang-kadang ada yang sekolah, ada yang tak. Tapi untuk golongan-golongan yang berada, golongan-golongan kaya, mesti diorang kat sekolah kan? Tapi kesian ada kat orang-orang yang bawahan. So sekarang ni kita kena bersyukur sebab kita semua dapat pendidikan yang baik dan prospek lah. Merdeka. Okey. Seterusnya daripada aspek pekerjaan. Pekerjaan ni saya tekankan kepada pekerjaan kanak-kanak. Pada zaman kolonial terdapat amalan pekerjaan kanak-kanak yang terbesar yang tersebar di pelbagai sektor termasuk pelembungan biji timah, getah dan lain-lainnya. Kanak-kanak dari lapisan masyarakat yang kurang berkemampuan mungkin terdedah kepada keperluan untuk bekerja demi menyokong demi menyara keluarga mereka. So bila diorang tak dapat pendidikan, diorang macam kesian dekat diorang punya family, and then diorang terpaksa untuk bekerja demi menyara kehidupan keluarga sebab dah tak ada duit kan. Okay, next is perubahan dalam gaya hidup dan budaya. Penjajah memperkenalkan beberapa aspek budaya barat dan kemudiannya menjadi sebahagian daripada aktiviti kehidupan di kanak-kanak di Malaysia pada zaman dahulu lah. Permainan contohnya dulu kita ada bola sepak, hoki, kriket. Benda tu popular dalam kalangan kanak-kanak pada zaman kolonial. Sebab bola sepak dengan kriket biasanya dia diperkenalkan dekat negara-negara barat lah. So diorang datang and then kanak-kanak dekat Malaysia pun main benda yang sama. Okey, yang terakhir ialah perbezaan etnik. Kanak-kanak dari etnik yang berbeza mungkin mengalami pengaruh kolonial secara berbeza. Misalnya daripada kanak-kanak Melayu, pengaruh agama Islam dan nilai-nilai tradisional Melayu tetap ditekankan sampai menerima beberapa aspek barat yang diperkenalkan oleh penjajah. Bagi kanak-kanak dari etnik Cina dan India, aspek budaya mereka mungkin dipertahankan dalam komuniti mereka sendiri, tetapi mereka juga terdedah kepada pengaruh barat melalui sekolah dan institusi lain yang dikenalkan oleh penjajah. Okey, so secara keseluruhannya, pengalaman masa kanak-kanak semasa zaman kolonial di Malaysia bervariasi bergantung kepada pelbagai faktor, iaitu pendidikan, pekerjaan, perubahan dalam gaya hidup dan budaya dan perbezaan etnik. Okay, this is my last topic. So kita akan tengok kepada rumah perlindungan, terutamanya kepada rumah kanak-kanak. Apa yang korang tahu pasal rumah perlindungan? Parents lagi? Yang tak ada parents. Ya Leman, lagi? Anak luar nikah. Ada katil. Ada katil. Ada pintu. Ada sejuk. Ada bumbung. Dah lah, okey. Betul lah apa yang Tuan cakap tu. So, rumah kanak-kanak adalah institusi tempat yang selamat bagi pemeliharaan dan perlindungan kanak-kanak yang ditubuhkan atau ditetapkan di bawah Seksyen 54 Akta Kanak-kanak 2001. So, objektif rumah perlindungan ni untuk memberi penjagaan gantian kepada kanak-kanak di samping menggerakkan pertumbuhan dan perkembangan fizikal, emosi serta mental yang sihat dalam suasana kekeluargaan yang harmoni. So,
dekat rumah kanak-kanak ni, diorang akan dididik lah dekat situ. Okey, kategori kanak-kanak. Kanak-kanak yang duduk dekat rumah perlindungan ni biasanya mereka sebelumnya tu didera dari aspek fizikal, emosi, penganiayaan seks dari ibu bapa ataupun penjaga. So kesian dekat diorang kan. And then diorang didera juga dari segi fizikal atau dicederakan dari segi emosi. Ini sama juga. Lepas tu ibu bapa kadang-kadang diorang mengabaikan kanak-kanak tersebut. Contohnya macam ingat tak kes Putri Balqis? Ya. Mak dia apa? Salah seorang daripada penagih dadah kan. So kesian kan. And then jadi tak berupaya untuk menjalankan pengawasan dan pengawalan. So kesian dekat budak-budak ni, kita kena awasilah dia punya perkembangan. Sebab dari kecil pun kita dihantar dekat klinik kan, kita tengok dia punya perkembangan apa semua. And then dekat sini juga terdapatnya anak-anak yatim lah tu. Dia ada ibu bapa atau penjaga telah dibuang oleh ibu bapa. Kanak-kanak yang terlibat dalam pengabisan, membuat persembahan, tawar-menawar untuk jualan ni biasanya dekat lorong-lorong lah yang berlaku kan, tak ada banyak je. And then menjalankan penjajahan yang menyalahi undang-undang seperti percurian, loteri atau sebarang aktiviti yang mendatangkan kemudaratan kepada kebajikan kanak-kanak tersebut. Yang ni saya biasa dengar tentang kes dadah kan. Diorang biasanya menjadikan budak kanak-kanak ni sebagai pengedar dadah lah. So tak baik lah macam tu. Okay, next. Okay, ni adalah senario rumah kanak-kanak yang terdapat di Malaysia. So jumlah yang saya boleh tengok dekat yang saya dah cari lah, sebanyak 1,510 buah rumah. Boleh letak lemon tak saya? Spesifikasi. Okey. Kita akan tengok kepada pendidikan wajib di Malaysia. Di Malaysia, pendidikan wajib diperkenalkan melalui Akta Pendidikan 1996 yang mensyaratkan bahawa pendidikan sekolah adalah wajib bagi semua anak berusia 6 hingga 17 tahun. Pendidikan wajib terdiri daripada 2 tahap utama. Okey, ni kita tengok dekat pendidikan prasekolah. Saya percaya semua dekat sini mesti pernah merasai alam prasekolah. Tak prasekolah pun, tabika ke taska, betul tak? Okey, pendidikan prasekolah ni tidak wajib secara hukum, tetapi diperkuat sebagai tahap awal pendidikan sebelum masuk sekolah rendah. Program ini umumnya ditawarkan kepada anak-anak berusia 4 hingga 6 tahun. Dekat sini budak-budak akan belajar mengenali ABC, 1, 2, 3. Betul kan? A kecil, A besar, macam tu lah. Cara mereka nak menulis, mewarna, untuk lembutkan tangan kan? Okay, next. Okay, ini adalah pendidikan formal. Pendidikan formal ni terdiri daripada 2, iaitu sekolah rendah yang dikenali sebagai sekolah rendah kebangsaan SRK. Tapi sekarang ni dia selalu cakap SK dia kan, sekolah kebangsaan. Yang kedua ialah sekolah menengah yang dikenali sebagai sekolah menengah kebangsaan, iaitu SMK. Okey, sekolah rendah melibatkan darjah 1 hingga darjah 6. Dulu kita ada IPSA tapi sekarang tak ada dah kan. Okey, yang seterusnya kita ada sekolah menengah yang terdiri daripada tingkatan 1 hingga tingkatan 5 atau 6 tergantung pada program yang diikuti. Tingkatan 6 ni macam pra-diploma lah. Yang terakhir ialah pendidikan ini wajib bagi semua anak di Malaysia dari usia 7 hingga 17 tahun. Okey, seterusnya. Saya minta maaf lah tadi saya cakap last tapi ini sebenarnya dah last. Okey, sekarang kita tengok tentang asal-usul Mahkamah Jubana. Mahkamah Jubana atau Mahkamah Jubana adalah sistem kehakiman khusus bagi remaja di Malaysia yang terlibat dengan kes-kes jenayah. Mahkamah Jubana dibentuk untuk menangani kes-kes yang melibatkan individu berusia 10 hingga 18 tahun yang melakukan pelanggaran undang-undang.
Okey, asal-usul makanan berjubel ni boleh ditelusuri kepada Akta Kanak-kanak Remaja 1947 Akta 90 di Malaysia yang kemudiannya telah disemak semula pada tahun 2001 untuk menyesuaikan kepada keperluan semasa. Dan tujuan utama perubahan Mahkamah Juvenil adalah untuk memastikan bahawa remaja yang melakukan kesalahan memperoleh bantuan, pemulihan dan pemulihan yang sesuai serta mengelakkan mereka daripada mengelakkan mereka daripada terjerumus ke dalam aktiviti jenayah lebih serius. Macam kita tahu, kalau kanak-kanak melanggar undang-undang, jaranglah kita dengar orang masuk penjara, jarang kita dengar orang dapat hukuman gantung sampai mati. Diorang akan ditempatkan di tempat sekolah jebana kan, untuk diorang memulihkan diri sendiri, and then kalau diorang dah besar nanti, diorang akan sedar apa kesalahan yang diorang lakukan, and then tak ulang lagi benda yang sama. Okay, next saya akan pass kepada next presenter iaitu Amalie Lena. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Amalie Diana. Seterusnya kita beralih kepada topik tahap kenakalan. Tahap kenakalan ni ialah peralihan dari zaman kanak-kanak ke usia dewasa yang mana merupakan tempoh yang kritikal dalam kehidupan seseorang. Ia merangkumi pelbagai tingkah laku yang melanggar norma atau undang-undang masyarakat. Tapi tidak semua terlibat dengan kes juvana dalam peralihan ini. So, terdapat beberapa faktor yang saya boleh simpulkan, antaranya ialah persekitaran sosial, pengaruh sekolah dan rakan sebaya dan kekurangan sistem sokongan. Okey, untuk persekitaran sosial, mereka mungkin terlibat dengan jenayah sosial kerana mempunyai persekitaran yang tidak sihat atau tidak baik yang seterusnya menjerumus mereka untuk melakukan kegiatan tersebut, kegiatan yang tidak baik. Contohnya, ibu bapa mereka turut melakukan benda yang sama ataupun mereka dibesarkan dan dilahirkan dalam keadaan persekitaran mereka semua tu buat jenayah. Faham tak? Okey, yang kedua pula pengaruh sekolah dan rakan sebaya. Faktor ini menyumbang peratusan yang agak besar dalam kalangan kanak-kanak sekarang kerana mereka dipengaruhi oleh sekolah atau rakan sebaya yang mungkin mengajak mereka untuk melakukan perkara yang buruk. Contohnya bully, vandalism dan perkara-perkara macam itulah. Okay. Yang ketiga pula ialah kekurangan sistem sokongan. Mereka mungkin tidak mendapat sokongan yang secukupnya daripada ibu bapa mereka. Dan ibu bapa mereka tidak menegur ataupun menyokong mereka melakukan sesuatu yang baik. Tak? Gitu. Seterusnya konsep juvana. Okey, konsep juvana merujuk kepada individu yang belum dianggap dewasa. So, jika di Malaysia, ianya meliputi kanak-kanak yang berumur kurang daripada 18 tahun. Konsep remaja dan pendekatan untuk menangani jenayah kanak-kanak berbeza di seluruh negara dan sistem undang-undang. Walau bagaimanapun, matlamat utama ialah untuk menyeimbangkan tanggungjawab atas tingkah laku jenayah. Okey, status penjenayah. Status penjenayah merujuk kepada remaja yang melakukan tindakan jenayah hanya kerana status mereka sebagai kanak-kanak. Perilaku ini tidak akan dianggap jenayah jika dilakukan oleh orang dewasa. Istilah pelanggaran status merangkumi pelbagai tingkah laku bukan jenayah yang bermasalah bagi orang muda, tetapi tidak semestinya haram jika dilakukan oleh orang dewasa. Okay, next. So, ini adalah contoh pelanggaran status, truancy ataupun ketidakhadiran sekolah tanpa alasan yang sah atau kebenaran oleh ibu bapa dan guru. Next, pelanggaran curfew. Korang tahu tak apa itu curfew? Tahu kan? Minyak wangi. Curfew itu had yang dibenarkan oleh parents. Pukul berapa nak kena balik rumah, pukul berapa nak keluar. Salah. Lepas tu minum minuman keras yang yelah mereka kan underage, so tak bolehlah minum arak semua tu. Lepas tu keluar rumah tanpa izin. Ni pun salah satu
cara ukuran delinkuensi juvenil. Pelbagai kaedah dan sumber data digunakan untuk mengukur sifat sebab keterlibatan remaja dalam tingkah laku jenayah. Yang first ialah melakukan statistik jenayah. Polis Kerajaan Malaysia akan mengumpul statistik jenayah yang dilaporkan. Data ini akan membantu menjejaki trend, jenis jenayah dan distribusi geografi jenayah remaja. Seterusnya, tinjauan dan kajian penyelidikan. Tinjau berkala dan kajian penyelidikan yang dijalankan oleh agensi kerajaan, universiti ataupun institusi penyelidikan untuk mencari faktor yang menyumbang kepada jenayah remaja. Data daripada pihak sekolah. So, sekolah juga akan menyimpan rekod yang berkaitan dengan tindakan disiplin, insiden berkelakuan buruk dan masalah tingkah laku di kalangan pelajar. So, ini merupakan rekod jenayah delinkuensi bagi tahun 2016 hingga 2022. Mana boleh nampak? So saya jelas. Gambar raja di sebelah menunjukkan statistik jumlah juvana dari tahun 2016 hingga tahun 2022. Ia menunjukkan penurunan di mana kes juvana dari tahun 2016 adalah sebanyak 7,985 kes, manakala pada tahun 2022 jumlah juvana menurun dengan angka sebanyak 1,656 sahaja. Kesalahan juvana yang paling banyak dibuat merupakan kes curi motosikal yang melibatkan 10,327 kes. Kes yang paling sedikit pula adalah kes samun berkawan bersenjata api yang mencatatkan hanya 9 kes. Walau bagaimanapun, kes juvana banyak dilakukan oleh etnik Melayu iaitu sebanyak 23,569 dan seterusnya etnik India iaitu sebanyak 5,033 sahaja. Bagi jantina pula, kes juvana ini melibatkan 95 jantina lelaki dan hanya 5% jantina perempuan. Seterusnya permohonan ke Mahkamah Kanak-kanak. Rujukan kepada Mahkamah Kanak-kanak biasanya melibatkan kes-kes di mana remaja, individu di bawah umur 18 tahun didakwa melakukan jenayah. So, apabila kanak-kanak terlibat dalam aktiviti jenayah yang disyaki, mereka biasanya merujuk kepada sistem keadilan kanak-kanak untuk penilaian dan bukannya mahkamah jenayah biasa yang menangani kes yang melibatkan orang dewasa. Antara tindakan pihak berkuasa ialah tindakan polis. So, polis akan mengeluarkan amaran, memberi nasihat ataupun menahan anak kecil tersebut untuk tindakan lanjut. Jabatan Kebajikan Masyarakat pula, untuk kes yang kurang teruk, polis boleh merujuk kanak-kanak tersebut kepada pegawai JKM untuk nasihat dan bimbingan. Seterusnya, prosedur mahkamah. Ini bertujuan untuk pemulihan dan bukannya hukuman. Untuk topik seterusnya pula ialah kanak-kanak yang mencuba untuk melakukan jenayah dewasa. Konsep mencuba kanak-kanak mencuba sebagai jenayah dewasa melibatkan individu tersebut yang berumur di bawah 18 tahun. Konsep kanak-kanak yang mencuba sebagai jenayah dewasa melibatkan individu yang berumur 18 tahun mencuba untuk melakukan jenayah dewasa. Contohlah macam bunuh orang. Amalan ini juga dikenali sebagai waiver, transfer atau remand kepada mahkamah dewasa. So faktor kanak-kanak diklasifikasikan sebagai jenayah dewasa pula ialah kesan jenayah itu sendiri. Kanak-kanak tersebut mungkin telah melakukan keganasan yang teruk. Lepas tu umur dan kematangan. Mahkamah boleh mempertimbangkan umur kanak-kanak dan tahap kematangan mereka untuk memindahkan kes kepada mahkamah dewasa. Last sekali ialah rekod jenayah, sejarah jenayah yang terdahulu ataupun keterlibatan dalam aktiviti jenayah yang lepas. Tajuk kedua yang terakhir ialah self-reported delinquency, iaitu kejahatan yang dilaporkan sendiri merujuk kepada kaedah pengumpulan maklumat mengenai keterlibatan seseorang dalam aktiviti jenayah ataupun jenayah melalui pengakuan atau pengungkapan diri mereka sendiri. Ia melibatkan
tidak disetujui secara sosial. Pendekatan ini biasanya digunakan dalam kaedah penyelidikan, tinjauan dan penilaian yang berkaitan dengan jenayah remaja ataupun tingkah laku remaja. Okey, so kesimpulannya, delinkuensi juvenil ialah keterlibatan kanak-kanak dalam tingkah laku haram atau antisosial yang berkisar daripada jenayah kecil kepada jenayah serius. Jenayah remaja disebabkan oleh pelbagai faktor seperti keluarga pecah, tekanan rakan sebaya, ketidaksetaraan sosioekonomi, kurangnya pengawasan ibu bapa, kesukaran di sekolah, penyalahgunaan dadah dan masalah kesihatan mental dan pendedahan kepada keganasan. Okay. Itu sahaja. Yeah. Jawapannya B. Oh, okay. So kalau tak ada soalan, kita Tadi kan cakap pasal umur. berdiri Cici. Tak dengar. Nak mic ke? Tadi cakap mahkamah juvenil ni dia menghukum dari umur 10 sampai 18 tahun kan. What if yang bersalah tu umur 7 sampai 9, lepas tu dan macam mana, itu soalan pertama. Soalan kedua, macam mana kita nak detect yang dia tu ada thrill of killing. Maksudnya dengan dia dah bunuh sekalian, lepas tu dia nak dapatkan balik keseronokan membunuh tu. Macam mana kita nak avoid benda tu? Sebab ada certain teknik orang psycho ni kita nak boleh tukar. Kita susah mau. Jadi macam mana kita nak detect? Soalan first tadi berkaitan dengan umur tu kan? This one Cici. So, Cici tanya berkaitan dengan macam mana kes-kes kanak-kanak yang berusia antara 7 hingga 9 tahun. So, ini ialah berkaitan dengan asal-usul mahkamah juvenil. Macam yang saya rasa lah kan. Tapi I'm so sorry kalau tak menepati cita rasa Cici untuk jawapan ni. Tapi kalau bagi saya, umur kanak-kanak dalam sekitar 7 hingga 9 tahun ni, diorang biasanya dalam permasalahan pengedaran dadah. So kalau dapat tangkap, mereka mungkin akan dihantar ke rumah-rumah perlindungan macam yang Jabatan Kebajikan Masyarakat lah. So dekat situ, diorang akan dibimbing supaya lebih cakna untuk berhati-hati dalam bergaul dengan orang-orang sekeliling lah. So that diorang tak akan terjerumus dengan perkara-perkara negatif. Betul? Okay, soalan kedua Cici berkaitan dengan thrill of killing. Contoh macam budak-budak yang dah membunuh. Bagi saya, kalau budak-budak yang membunuh ni, diorang akan terpengaruh daripada rancangan-rancangan TV. Betul? Video game semua yang macam TV di toilet, bla bla bla. And then ML. Tapi bagi saya, pengawasan ibu bapa memainkan peranan yang sangat-sangat penting untuk menyekat perbuatan mereka supaya tidak menyekatlah. Macam kan sekarang ada YouTube Kids and then iPad Kids pun ada semua tu. Jadi ibu bapa, penjaga, abang, kakak semua memainkan peranan yang sangat-sangat penting. Kalau diorang tengok adik ke anak ke diorang main benda tu, tolonglah awasi and block kat benda tu terus. Kalau diorang terbunuh orang, macam yang saya cakap tadi lah, diorang akan dihantar ke pusat-pusat pemulihan semua. Betul? Okay. Okay. Dah tak ada dah soalan? Okay, kalau dah tak ada, saya dan Awali akan mengajukan soalan kepada anda. Kalau anda dapat jawab, ada hadiah. Okay? Okay. Okay, soalan pertama. Soalan pertama, apakah 4 bentuk perubahan kepada kanak-kanak? Emosi, fizikal. Siapa jawab? Itu tu ini. Tak ada nak. Oh, ini boleh. Nak apa? Physical, cognitive
Dah betul. Boleh cakap gambar ni? Cakap dah gambar lah. Sini. Yeah. Okay. Sorry. Boleh kelas. Okay, next. Berikan contoh pelanggaran. Okay, berikan contoh pelanggaran status. Siapa nak jawab? Guna kereta. Oh. Contoh pelanggaran status. Bangun lah. 3 je. Dah ada wala Pelanggaran status. Jawab lagi. Dua boleh. Yang dua. Okay, apa? First penalty. Perfume. Okay, harapkan. Okay, betul. Yeah. Okay, soalan last. Cara ukuran delinkuensi juvenil. Cara ukuran. Baris. Okay, Aida. Dua lah, dua. Baris. Okay. Okay, betul. Yeah. Ada sini. Tarik kamu. Yeah. Woohoo. Okay. Sekian sahaja perbincangan kami pada hari ini. Terima kasih.